So norma apa? Normal apa? Norma baru dia sangkut dengan undang-undang. Normal baru dia sangkut dengan akhlak peribadi. Dua-dua ni mesti kena berubah. Tak akan berlaku perubahan norma baru kalau normal baru tak ubah. Contoh mudah lu bagi faham. Nampak duk kelipok. Mulut tak tahu faham ke tak? Gelak pun tak tahu. Gelak ke tak? Saya pun tak tahu. Jadi saya pun tak tahu reaksi tuan-tuan apa dia. Nampak duk tegak lagu tu. Kira saya pukul rata, kira faham lah lagu tu kan. Norma berkaitan undang-undang. Contoh, nak masuk masjid, kena pakai topeng muka, kena main duk suar kepala kat mesin tu, dia tembak kepala kita, dia keluar nombor dalam situ, tulis nama, tulis masuk, duduk. Tok Imam pun kena cakap lain. Tadi salah. Luruskan soft, rapat. Mana nak rapat? Dia hanya boleh luruskan soft ya, rapat tak boleh. Nampak? Norm baru, undang-undang dia. Tok Imam pun kena ubah cara cakap. Pastikan soft lurus dan duduk renggang-renggang. Lain tu. Patutnya rapatkan soft, betul tak? Istau wa'tadilu. Betul tak? Luruskan soft, rapatkan soft, bagi cantik. Tapi tak ada. Norma baru, undang-undang dia kena ubah. Mai masuk, cek kepala apa semua, duduk, bawa sejadah sendiri. Tak pernah ada sejadah sendiri bawa mai. Kali ni kena usung. Kali pertama berapa ramai tinggal sejadah? Lupa. Ingat masjid punya. Berapa ramai? Lupa. Norma, undang-undang. Normal, perangai. Malaysia antara benda yang kita tengok daripada dulu, agak payah Malaysia nak buat. Agak payah. Saya tak kata Malaysia payah, tak. Agak payah. Maknanya certain tempat payah. Apa dia? Beratuk. Betul tak betul? Beratuk. Allahu Akbar. Nek bah tu punya jenuh nak tengok beratuk. Lah ni, tang mana tak beratuk? Betul tak? Tang mana tak beratuk? Semua pakai beratuk. Boleh pula tu keliling bangunan beratuk. Punya hebat. Ni normal baru. Perangai dia jadi baru. Baik, mesti akan timbul persoalan pada abang-abang dan kakak-kakak berkaitan dengan perkara ni. Saya nak lanjut pun bukanlah saya bahagian orang buat undang-undang ke apa, tak ada apa. Cuma saya nak kata beberapa kata-kata hikmah yang saya dapat. Apa dia? Untuk nombor yang saya kira awal tadi, jumlah nak bagi kita sedar betapa pentingnya ikut SOP ni, itu saya ambil daripada Datuk Tuan Pengurusi Surau Prisin 16, Surau Al-Ihsan Prisin 16 kalau tak salah. Dan kira Surau Putrajaya Prisin 16. Tuan pengurusi dia masa sembang dengan saya, dia bagi buah fikiran tu. Saya kata bagus juga, yang ni senang untuk nak bagi orang faham. So saya pakai buah tu, saya main serta kat tuan-tuan. Yang kedua, sebelum saya nak masuk lajak lagi kepada dalam nak bincang tentang, tuan-tuan mesti tanya, awak zaman lah ni jadi dalam sirah nabawiyah jadi tak norma baru dengan normal baru? Saya akan cerita kat tuan-tuan. Tapi sebelum masuk tu saya nak bagi tahu, kata hak ni saya dapat daripada mantan pengurusi yang dipertua Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Datuk Aziz. Sembang dengan saya, dia bagi buah ni. Apa dia? Dia kata, hebat Allah Ta'ala ni, Datuk Aziz kata, hebat Allah Ta'ala ni punyalah nak suruh juga umat manusia, umat Islam dapat malam Lailatul Qadar. Dia bagi mai COVID-19. Kalau selama ni 10 malam terakhir, berapa malam je kita ligan, dan tu pun belum tentu dapat Lailatul Qadar. Sebab duk tagak malam-malam ke malam main, malam tagak tak tahu. Baru-baru ni Allah make sure kalau di Malaysia confirm kita semua hidupkan 10 malam akhir. Makna apa? Seumur hidup kalau selama ni tak pernah, kena syukur Allah Ta'ala tarbiyah kita, dia bagi betul-betul dapat sekali malam Lailatul Qadar kita.
Tuan-tuan mungkin kira 83 tahun. Betul? Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Betul? 83 tahun lebih kan? Betul kan? 82 tahun lebih, 83 kan? Saya kata salah. Jangan kira lagu tu. Sebab dia kata khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Boleh pi 2000 bulan. Boleh pi 3000 bulan. Boleh pi 4000 bulan. Boleh pi 10,000 bulan. Boleh pi 1,000,000 bulan. Tuan bukan kata, dia kata lebih baik. Dia tak kata 1000 bulan. Kita kira 1000 bulan. Betul tak betul? Kita kira 1000 bulan. Allah dia tak kata, dia bagi kat kita lebih daripada 1000 bulan. Hebatnya Tuhan punya sayang kat kita, kata Datuk Aziz, dia abang saya. Sebab saya suka dengar nasihat orang tua. Dia duduk depan saya, dia cakap, saya dengar, saya tulis ni, nota dia, tulis setiap nama dia, kata-kata dia hikmah. Tulis, orang lama, kerja 42 tahun, 45 tahun, kerja. Abang kita, ish, betul lah. Hebat Allah, dia nak tunjuk kasih dia tu. Nampak buruk, COVID ni nampak buruk, tapi di sebalik dia tu, dia make sure semua rakyat Malaysia bangunkan 10 malam terakhir, confirm mesti dapat 1 malam Lailatul Qadar. Hebat tu. Tak senang. Allah nak tarbiyah lagu tu. Dia make sure hak tu kalau terlepas juga kira hang memang mangkang hak tu kalau tidak, kalau ada dalam kalangan kita tadi kata saya tak dapat, hang memang kira hang kena cari Tuhan lain lah. Hang tak boleh pakai Tuhan ni lah. Punya bagi nak bagi pi tak, dan maafkan saya kalau saya sebut, maaf jangan salah faham lah. Maafkan saya kalau saya salah sebut, maafkan saya. Apa dia? Hebat dia, time dia nak make sure kita dapat tu, dia bagi ayah-ayah semua jadi imam. Pahala untuk imam lain tau. Pahala jadi imam lain. Dia tak sama dengan makmum. Ui, hebat Allah Ta'ala. Hebat Allah Ta'ala ni. Jadi benda tu adalah normal dan norma baru. Ada undang-undang dia, sembahyang tarawih dekat rumah, sembahyang raya, khutbah raya, bukan senang. Dan dia adalah normal baru. Kita buat akhlak perangai kita macam seorang imam. Lah ni baru semua orang tahu susah senang jadi imam. Selama ni duk ingat kawan ni main kat takbir belah, suruh jadi, tengok tu dia gelabah. Azan. Berhenti kan? Teruskan Okay, no problem. Kita teruskan. Dia azan sampai habis ke? Dia azan sekerat okay. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian ambil kata-kata ni. Bila kita main benda lagu ni, kita tanya, zaman Nabi ada tak duk jadi lagu ni? Sebab Nabi, Allah sebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad contoh teladan. Mustahil Nabi tak ada normal dan norma baru. Jawapan dia ada. Bila? Ketika peristiwa hijrah. Mekah adalah kota adik-beradik. Bahasa Penang kata beradik-beradik punya. Kodumbung dia panggil. Ada bahasa dia. Adik-beradik punya. Adik-beradik sebab Mekah kan, kalau kita tengok Saidina Umar adik-beradik dengan Rasulullah. Adik-beradik sambung kat mana? Sambung kat Tok Nyang. Saidina Abu Bakar ada. Siti Khadijah dengan Rasulullah ada tak? Ada. Jumpa dekat Abdul Manaf. Apa nama? Saidina Ali jumpa Rasulullah. Jumpa sepupu. Ibni Abbas sepupu. Lagi Saidina Ja'far sepupu. Mana kira pusing-pusing, pimeh-pimeh tang tu. Mekah adalah bandar adik-beradik. Pusing pimeh, hak ni kawan ni Pak Melakan, kawan ni punya anak saudara, punya belah pupu kawan ni. Dia punya bahasa dia lagu tu. Madinah kota metropolitan. Madinah kota metropolitan. Dia bercampur aduk habis. Yahudi saja yang famous 3. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Khuraizah. Yahudi. Hak tu Arab, tu Arab. Hak tu Arab belah Yaman lain. Hak belah Syria lain. Hak belah apa nama Iraq, Basrah, bukan Basrah, Iraq lah, Iraq, Basrah lain.
belah Mekah lain, pakat Mesir lain, pakat semua duk berkumpul ada di Madinah. So bila pindah ke sana, antara contoh mudah saya boleh bagi kat tuan-tuan ialah hadis sahih daripada Sayyidina Umar. Apa berlaku? Ketika Sayyidina Umar bercakap dengan isteri dia, maaf saya bagi contoh ni walaupun saya tahu saya tak layak. Saya ni umpama orang tua-tua kata kail panjang sejengkai, kain pendek sehasta, umpama busuk di tepi bukit, umpama rehal menjunjung kitab. Ilmu saya tak banyak, saya sikit je. Saya tahu saya tak layak sembang tajuk ni. Ayah dan ibu lebih layak sebab berpengalaman lebih lama, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun menikah. Tapi bila saya cerita ini adalah norma dan normal baru yang berlaku dalam sirah nabawiyah. Hak contoh mudah. Apa dia? Ketika Sayyidina Umar sampai di Madinah dengan para sahabat, dia ada isteri dan sebagainya. Dia bercakap dengan isteri dia. Tahu-tahu bila cakap dengan isteri dia lawan kata dia. Fahamkan di sini lawan bukan kurang ajar. Makna bagi pandangan berbeza daripada pandangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar terkejut. Okey, kenapa bukti ini ada? Cuba tengok ketika adik Sayyidina Umar yang bernama Fatimah, adik Sayyidina Umar, bukan anak Nabi, adik Sayyidina Umar bernama Fatimah Al-Khattab masuk Islam. Ketika dia masuk Islam bersama suami dia Sa'id, masuk Islam, Sayyidina Umar marah, pergi rumah mereka. Kita semua tahu cerita tu kan, yang dapat surah Taha, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Betul, ibu-ibu semua tahu kan cerita tu kan. Masa dia pergi kat situ, macam mana dia boleh tersentut? Bahasa utara kata tersentut. Dia jadi apa? Tersentut ni apa? Dah lah baru ceramah duk main guna perkataan. Takkan Ustaz Ilyas tak pakai perkataan dia lagi kasar lah. Ustaz Ilyas tersentut maknanya tengah-tengah duk marah tu terdiam. Tu apa dia? Kita kata apa? Sentak ataupun terkedu. Tu bahasa dia. Tersentak, terkedu. Pasal apa jadi begitu? Ketika adik dia berani jawab kat dia. Masa dia pukul adik dia, dia tolak adik ipar dia, dia pijak adik ipar dia dan sebagainya, adik dia tadi tu berani lawan dia. Kata, awak abang buat lagu ni. Dia berani lawan. Pasal apa? Sebab di Mekah, orang perempuan, akhlak orang perempuan di Mekah, mereka taat dengar cakap suami. Suami kata, buat. Baik bang. Jangan. Okey. Duduk. Jangan bangun. Hang pergi duduk belah nu. Dia pergi duduk. Hak tu orang perempuan. Dia tak bagi pandangan langsung. Sebab tu Rasulullah berbeza. Tapi nanti dulu sebelum sampai kepada cerita tu, itu akhlak Nabi. Jadi bila mereka berpindah ke Madinah, orang perempuan Mekah mula berkawan dengan orang perempuan Madinah. Bila suami dia bagi pandangan, dia balas dengan pandangan dia. Sayyidina Umar terkejut. Lawan aku. Normal bau. Nampak tak? Ini normal bau. Jawapan ni saya dapatkan daripada Ustaz Badli Shah sebelum nak main kat tuan-tuan. Saya rangka dah saya punya nota. Saya habang dah. Saya tak terror. Saya mesti kena rujuk. Saya telefon lah tanya, ni macam mana tajuk ni? Saya nak cakap kot sini, balas kot sini, pi kot sini. Dia kata okey dah tu. Tambah sikit yang ni. Tulis lah. Main cerita kat tuan-tuan. Jadi terpandulah betul. Barulah cara betul nak mengajar kan. Barulah betul. Bukan hentam korma, duk buat ikut suka, lepas tu duk buat perangai tak ketahuan. Tak boleh lah. Zaman lah bahaya. Lepas tu Sayyidina Umar terkejut lah. Lawan cakap. Sayyidina Umar kata, pasal apa lawan cakap aku? Kalau kat Mekah, contohlah ni bahasa, jom kita pergi holiday dekat Langkawi. Isteri, baik bang. Lagu tu. Kali ni bila pergi Mekah, jom kita pergi holiday Langkawi. Dia boleh balas, kita pergi Desa Ruah. Kat Mekah selama ni tak pernah duk kata lagu tu. Maka Sayyidina Umar ketika ceritakan hadis ni, dia kata orang perempuan Mekah berkawan dengan orang perempuan Madinah, duk bagi pendapat dia, duk lawan cakap kita. Jadi Sayyidina Umar tak puas hati. Bila Sayyidina Umar kata kat isteri,
lawan cakap aku nah. Lebih kurang lagu tu lah bahasa dia. Tapi Saidina Umar tak ada lah dia buat cengih lagu tu. Saya sajalah tunjuk cengih bagi nampak drama tu. Lawan aku pasal kita kata lagu tu. Isteri dia jawab. Isteri dia kata, aku heranlah dengan hang wahai Ibni Khattab. Aku heranlah dengan hang wahai Saidina Umar. Aku tinggi suara kat hang ambil kisah. Sedangkan Rasulullah, isteri Rasulullah tinggi suara kat Rasulullah. Rasulullah tak kata apa pun. Saidina Umar lagi terkejut. Saidina Umar kata, betul ke siapa dia? Maka kata isteri Saidina Umar, siapa lagi? Anak perempuan hang lah. Sayyidatina Hafsah, isteri Rasulullah, betul? Abang ni duk marah saya. Abang duk kata lagu macam-macam. Anak abang lawan cakap Rasulullah. Rasulullah tak kata apa pun. Terkejut Saidina Umar. Anak aku lawan Rasulullah? Ni anak panglima takkan buat perangai lagu ni. Dia bangun, dia terus pi. Hadis ni ada banyak pecahan ya nah. Rasulullah bangun, Saidina Umar bangun, dia pi. Satu riwayat pi kat Rasulullah terus. Satu riwayat pi rumah Hafsah. Nama Hafsah. Dia ketuk pintu, dia tanya Hafsah. Hafsah, anak dia lah no. Yang merupakan orang lah yang pegang Quran. Sebelum Quran dipindah tangan kepada Saidina Uthman untuk ditulis balik elok, cetak bagi semua orang baca. Hak Quran original yang awal masa zaman Saidina Abu Bakar, kira zaman otai ni, Sayyidatuna Hafsah yang pegang las. Siapa dia? Isteri Rasulullah. Siapa dia? Ummul Mukminin, ibu kita. Dia pergi rumah Sayyidatuna Hafsah, dia kata, Hafsah, betul ke hang lawan cakap dengan Rasulullah? Sayyidatuna Hafsah kata, betul lah Pak oi. Tuan-tuan mesti heran tidak? Bila surah At-Tahrim, surah At-Tahrim ayat 1 sampai 6, ayat yang kelima Allah Ta'ala kata, fa in tatuba, kalau kamu dua orang tak bertaubat minta ampun dekat Allah, kamu siap oh? Pasal apa? Dua orang isteri Nabi, Siti Aisyah dengan Siti Hafsah, buat perangai bagi Rasulullah marah, lawan cakap Rasulullah. Allah tegur dalam Quran. Maknanya anak siapa? Anak Saidina Umar seorang, anak Saidina Abu Bakar seorang. Ibu-ibu jangan risau, dengar cerita ni elok-elok dulu. Saya dikata dia ni duk payung kita dah ni. Baru main dengar, sabar bagi dengar bagi habis dulu, terus buat kesimpulan awal. Sabar dengar dulu cerita ni. Kata normal baru. Bawa tenang. Lepas tu sambung dia kata, betul ke hang biasa lawan cakap Rasulullah? Tu Sayyidatuna Hafsah kata, biasa apa oi? Dia kata, kan aku dah habaq dah kat hang bila hang nak kahwin. Jangan duk tinggi suara dekat Rasulullah. Dengar cakap Rasulullah. Hang sendiri tahu apa balasan orang lawan cakap Rasulullah. Nampak tak? Nampak tak? Bila dia kata-kata lagu tu, dia beredar. Bila dia beredar, satu riwayat kata jumpa isteri Nabi yang lain, satu lagi riwayat kata pergi jumpa Rasulullah. Kita ambil riwayat yang jumpa Rasulullah, okey? Dia pergi jumpa Rasulullah, terus dia tanya, ya Rasulullah, betulkah sejak mana dulu kita di Mekah, orang perempuan kita tak berani angkat suara dekat kita? Kita mai-mai Madinah, dia paduk kawan dengan perempuan-perempuan Ansar. Aku nampak lelaki-lelaki Ansar pengecut. Isteri mereka angkat suara dekat dia. Betul ke Rasulullah? Isteri kamu pun dah mula angkat suara dengan kamu? Apa jawab dalam hadis? Hadis dia apa? Fatabassama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dengar soalan daripada Saidina Umar. Betul ke isteri kamu pun angkat tinggi suara kat kamu? Nabi buat apa? Nabi renyah. Aku pun kena juga. Rasulullah pun kena juga. Tapi steady, relax. Pasal apa? Normal baru, layan cara baru. Saidina Umar kira nak marah, Nabi dah relax. Relax. Suami isteri, dia sembang. No problem. Sembang nak marah. Kemudian, bila jadi lagu tu, seolah-olah kita nampak, okey, Nabi, antara benda yang Nabi bagi dekat kita hari ni, contoh toladan. Biasa satu hari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkawan dengan kawan-kawan dia lah, dia kawan pak semua.
Dia balik kat rumah, dia habaq kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku ada nak cerita kat kamu tentang 11 orang perempuan hak depa daripada Yaman. Depa duk bahasa hari ni kata grup WhatsApp lah. Depa ada grup WhatsApp 11 orang. Depa duk mengata kat laki depa. Nabi pun duduk dengar. Siti Aisyah cerita, ni masa ni kalau dalam satu riwayat dekat katil sebelum tidur. Sebelum tidur, Nabi duduk baring kat katil nak tidur. Siti Aisyah mai kata, Rasulullah, tahu tak, kata, ada cerita 11 orang perempuan, mereka cerita pasal laki mereka dalam grup WhatsApp bahasa kita lah. Ni mereka duk mengata kat laki mereka. Isteri pertama, dia kata laki dia koman, mana tak boleh pakai. Hak bini, orang perempuan kedua pula kata laki dia ni bodoh. Hak perempuan ketiga pula kata laki dia ni lagu macam hujung bantai. Faham? Lemah. Itu istilah dia, hujung bantai. Kan orang perempuan Arab kan, Nabi kat Rasulullah, dia kata laki saya macam hujung bantai. Nabi faham. Nabi kata, Nabi bagilah fatwa kat dia kan, boleh kahwin apa semua tu. Okay. Hak perempuan nombor 4, mai habaq pula laki dia tak pernah bagi apa dekat dia. Hak perempuan nombor 5, ada cerita satu. Siti Aisyah cerita, ayah, ibu, kalau tengok dia punya hadis 2 muka surat. Maknanya kalau orang yang baca hadis tu kira boleh sampai awak cemui ingat baca cerita ni. Sebab sekali dia kata isteri ni kata kat suami dia yang ni. Isteri ni kata kat suami dia yang ni. Isteri ni kata kat suami dia yang ni. Baru 3 orang. Haki isteri ni kata kat suami dia yang ni. Haki isteri ni kata kat yang ni. Yang ni baru 5. Yang ke-6 pula isteri dia kata yang ni. Sampai 2 muka surat hadis. Kitab hadis tu sampai 2 muka surat hadis saja, belum syarah, belum apa. Hadis saja 2 muka surat. Kita yang baca ni pun dengar Allah buatlah lagu ni. Sampai isteri perempuan yang ke-11. Perempuan ini namanya Ummu Zara. Apa yang nama ni? Perempuan ni namanya Ummu Zara. Dia, Siti Aisyah kata, dia habaq kat kawan-kawannya, laki aku memberatkan telinga aku. Apa makna dia? Bagi aku subang barang kemah elok aku pakai. Dan suami aku bagi tambah lemak dekat bawah tangan aku. Pasal apa? Bagi aku makan kenyang, elok jaga makan minum aku, pakai aku. Ummu Zara seorang cerita puji pasal suami dia. Habis Siti Aisyah cerita lagu tu, dia kata Ummu Zara seorang aja puji suami dia. Nabi, apa Nabi kata? Nabi kata kat Ummu Zara, kat Siti Aisyah, kamu tahu tak aku ni macam mana? Aku untuk kamu macam Abu Zara, kamu seperti Ummu Zara untuk aku. Nabi kata. Makna apa? Nabi boleh luang masa dengan isteri Nabi bercakap sampai 2 muka surat. Tu dia. Hak kata Nabi tu. Ada masa dia. Asyik. Macam mana Nabi buat? How Nabi handle norma baru? Steady. Patutnya ketika isteri Nabi angkat suara apa kan? Saya Rasulullah. Patut dia kata begitu, no? Tapi Nabi steady. Saya di normaknya, Rasulullah, hang pun kena tiaw tak? Aku pun kena. Steady. Tu saya kagum lah baca cerita lagu tu. Seolah-olah kesimpulan kita dapat habis 5 minit lah. Orang tidak, so dia buat muka bersungguh sangat dah. Habis masalah. Seolah-olah kita nak habaq kata ada beberapa cadangan yang saya boleh bagi untuk hijrah normal baru. Apa dia? Yang pertama, daripada cerita ni semua kita ambil pengajaran. Yang pertama, abang, kakak, tuan-tuan, anak-anak muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, nombor 1 ialah huruf A. Ada 2 A macam bateri tu. A. Apa dia? Accept, adapt.
Kita kena terima lah ni memang kena pakai penutup muka, lah ni memang kena beratur, lah ni memang kena makan masa lama sikit. Bila kita nak pergi kedai makan ke apa, dia akan makan masa lebih sikit. Kita kena terima dan kita kena hidup dalam suasana lagu tu. Jangan kita duk tunjuk nak rebel, jahanam kita nanti. Patut orang yang lebih layak rebel di Madinah, Nabi kita. Apa wanita-wanita Madinah ni duk lawan suami? Patut Nabi kata begitu ni lah. Nabi ya steady. Relax. Takak cakap lebih kurang sikit. Allah, bagi maaf sudahlah. Hari ni jumlah kahwin berdasarkan statistik negara. Dia 2020 tak dikira lagi sebab tak habis lagi. Dikira hak 2019. Jumlahnya ramai. Saya pecah bagi sikit. Jumlah itu sehari rakyat Malaysia yang berumah tangga adalah seramai 400 orang. Dalam jumlah yang sama, sehari rakyat Malaysia yang bercerai 100 orang. Hak kahwin 400 orang, hak bercerai 100 orang. Banyak pasal selalu jumpa. Lah ni PKP yang itu apply bercerai punya banyak masa PKP. Sebab apa? Sebab kita tak accept adapt. Kita terlupa kata orang tua, sayang isteri tinggalkan. Duk jumpa selalu dia gaduh. Ni orang tua pasal bukan saya. Kita tak bersedia, kita duk buat lebih kurang macam kita juga kan. Kita tak accept, kita tak adapt, tu dia file bercerai. Saya tanya ni dengan Mahkamah Syariah apa belah Ulu Kelang. Saya tanya, betul ke saya dengar mereka kata aplikasi untuk nak bercerai tinggi? Dia kata, Ustaz, sungguh saya pun tak tahu. Bila baca dalam ni tak boleh nak faham. Benda kecil-kecil mereka nak bercerai. Pasal orang tua pesan, sayang isteri tinggalkan. Tapi bila duduk sekali, kita lupa nak accept, adapt, nak terima. Kita duk buat lagu biasa. Bam, kena. Saya buat yang pertama, untuk norma na normal baru, kena accept, kena adapt. Yang kedua, P. Apa dia? Kena pursue. Kena ikut, kena baca, kena dengar laporan, kena tengok, kena mula hidup. Macam saya abang tadi, kena start cari kod mana nak boleh pi buat duit baru lagi. Malaysia sebagai rumah kedua, contoh saya bagi. Banyak lagi yang lain. Sebagai contoh, ni saya sebut, boleh baca dalam surat khabar, saya hanya sebut saja. Mungkin ada dalam ni. Kalau saya salah, angkat tangan. Salah, kata lagu tu je. Tak apa. Saya akan kata, maaf, fakta saya salah. Okey? Apa dia? Kita semua tahu, antara pihak yang terkesan dengan sebab pandemik COVID-19 adalah penerbangan. Ramai pilot, pramugara-pramugari yang tidak ada kerja. Betul? Betul? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang ada jiwa tertekan dan sebagainya. Antara benda yang kita boleh buat bersama-sama, banyak. Sekurang-kurangnya pramugara-pramugari dalam Malaysia saja ada dekat 3-4 ribu orang. Betul? Betul? Tu belum kira lagi saudara kawan-kawan kita di stesen TV. Sebab apa? TV sekarang semua dah online. Tak perlu lagi stesen TV main rakam. Jadi berapa ramai kawan-kawan kita yang kita dengar dibuang daripada stesen televisyen dan media-media massa kerana ganti dengan media elektronik. Kita tak bersedia. Kita tak menuju ke arah itu. Kita tak baca, kita tak habis. Siapa pun tak dapat kebaikan daripada dia. Sian kawan-kawan, anak-anak kawan-kawan kita. Tak ada ajar. Jadi, please, jom kita
Sebab saya yakin tuan-tuan ada benda lebih daripada saya. Kita baca sikit, kita tolong orang, InsyaAllah Allah tolong senang dengan kita. Dan yang ketiga, inspirasi. Kita dah mula kena baca kisah-kisah, baca Quran, tengok macam mana Allah didik kita semua untuk menghadapi benda baru lagu ni. Contoh dia Nabi Yusuf alaihissalam. Ni tajuk lain, dia tak boleh bincang lah ni. Habis masa pukul 9 tepat saya berhenti. Saya bagi dah tadi kat tuan-tuan semua jawapannya. Maka tajuk kecil-kecil A, P, I, api tu kena syarah kot lain pula. Tuan-tuan kena jemput ustaz lain pula bagi syarah pula. Bagi je lah tajuk tu, kena pandai lah dia uraian ni. Supaya norma dan normal baru kita boleh hidup. Selepas ni akan ada lagi undang-undang. Dan tuan-tuan, saya pesan satu je, tuan-tuan jangan risau bila saya bercakap tajuk ni. Isteri saya frontliner. Duk suap hidung orang, duk pergi jaga, duk jaga doktor, duk jaga kes ni Putrajaya. Isteri saya salah seorang. Kalau tuan-tuan buka masa tu, ada 5 orang doktor perempuan masuk dalam surat khabar. Salah seorang isteri saya. Ke depan nak main lagi macam-macam. Tolong balik bina keluarga untuk hidup cara ni. Media, pembelajaran ni semua media. Tapi media ni dia macam pisau. Guna elok, dia boleh buat cakotiau, potong semua. Salah guna, dia pergi rodong perut orang, mampuih kawan tu kena tikam. Sama yang ni. Lah ni Allah nak cakap sama salah apa ya? Kalau kita cakap salah, orang kata kita nak tutup periuk nasi orang. Tapi benda tak betul. Tuan-tuan, saya nak cakap tapi tak boleh. Hanya saya bagi tahu aja, nanti tuan-tuan ingat saya cakap ni, balik nanti tuan-tuan tanya, oh hak ni yang orang tua ni cakap tak ni. Tuan-tuan tahu apa dia? Tuan-tuan, yang haram tetap haram. Yang halal tetap halal. Yang boleh tetap boleh. Yang tak boleh tetap tak boleh. Walaupun animasi, walaupun budak-budak. Semoga Allah Ta'ala memelihara tuan-tuan, sayang tuan-tuan dunia akhirat, pelihara keluarga tuan-tuan. Ingat kata-kata saya tadi. Tuan-tuan pegang, tuan-tuan balik, tuan-tuan baca balik, tuan-tuan tengok apa dia ni cakap last sekali tu. Lepas tu tuan-tuan jumpa, dialah yang tu. Okey, saya tak mau kata saya tak mau ni, saya cuma nak beritahu ya, sebab tak waktu sekarang jangan bergaduh. Kita kena duduk elok-elok. Tapi benda tak betul kena habaq juga tak betul. Jangan jual agama, maruah diri untuk harga yang sedikit. Maka saya pesan dekat tuan-tuan, yang halal tetap halal, yang haram tetap haram, yang betul tetap betul, yang salah tetap salah. Walaupun orang betul ke, kartun ke, animasi ke, surat khabar ke, dia tak akan langgar empat ni. Semoga Allah Ta'ala pelihara tuan-tuan, bagi tuan-tuan benda yang baik.